kita kena tentukan sama ada sin ini mad lazim harfi mukhaffaf ataupun muthaqqal. Itulah tugas kita. Jadi untuk cek, kita nak buat macam mana? Saya nak kongsi sedikit tentang cara bacaan pada ayat yang pertama. Ayat pertama surah Al-Qasas. Terdapat huruf muqatta'ah di sini. Baik, ringkas saja penerangan saya. Untuk ta ni tuan-puan kita perlu baca dengan dua harakat. Hukumnya mak asli lah, mak asli harfi. Dua harakat dengan kita menebalkan ta dengan sebutan yang asal lah. Ta, ta. Dan seterusnya untuk sin. Untuk sin ini pula kita perlu baca dengan 6 harakat. Tapi sebelum tu saya akan ejakan dahulu. Sin ya nun. Sin. Kemudian selepas dia ada mim kan. Ta, sin, mim. Baik, jadi untuk sin ini kita perlu baca dengan kadar 6 harakat lah. Sebab apa? Sebab adanya pertemuan huruf mad pada ya ni setelah kita eja, terdapat huruf ya mad yang bertemu dengan nun. Nun mati ataupun huruf sukun lah. Jadi apabila huruf mad bertemu sukun, berlakulah hukum mad lazim. Apa dia? Tuan-puan ingat tak? Mad lazim apa? Harfi ke kalimi? Kat sini. Jadi kalau tuan-puan jawab mad lazim harfi, betul lah tu. Sebab dia berlaku dalam perbincangan huruf muqatta'ah ni. So, apabila ya mad ataupun huruf mad bertemu sukun, akan berlakulah mad lazim. Kat sini mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Dan mad lazim harfi ni dia terbahagi kepada dua. Ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi muthaqqal. Jadi kita kena tentukan sama ada sin ini mad lazim harfi mukhaffaf ataupun muthaqqal. Itulah tugas kita. Jadi untuk cek, kita nak buat macam mana? Kita kena temukan huruf akhir ni. Kan bila kita baca ta, ya saya eja juga ta ni ta kita baca macam ni dengan ejaan ta alif lah. Ta alif ta. Ta sin. Ini kalau kita baca tanpa gabung dengan mim tu. Tapi kalau kita nak sambung dengan mim sekali, kita akan baca dengan ta sin mim. Perhatikan sim. Apa yang berlaku? Saya tutup bibir mulut. Okey? Jadi kita mesti tertanya-tanya, kenapa kena tutup bibir mulut? Kenapa kena baca dengan S-I-M? Kan? Jadi jawapannya, kenapa kena baca dengan sim? Jawapannya adalah kerana berlaku idgham di sini. Iaitu pertemuan nun mati dengan huruf mim. Jadi apabila huruf nun mati jumpa dengan mim, berlakulah satu hukum, iaitu idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Masukkan nun ke dalam mim. Nun tu akan masuk ke dalam huruf mim secara kamil, sempurna tuan-puan. Okey, kalau kita tinjau pada hukum nun mati bertemu dengan 4 huruf ya waw mim nun. Perasan tak? Kalau nun mati jumpa dengan mim, mim tu mesti akan ada sabdu pada dia. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa proses masuk itu tadi berlaku secara sempurna. Nun, huruf nun di sini, dia masuk ke dalam huruf mim secara sempurna. Okey? Idgham bi gunnah kamilah. Idgham bi gunnah kamilah. Iaitu memasukkan nun mati ke dalam mim serta dengung dan masuknya tu dalam keadaan kamil, sempurna. Dapat tak? Jadi lenyaplah sifat dan makhraj bagi nun. Bila kata idgham kamil ni, dia akan melenyapkan makhraj ataupun zat huruf itu sendiri serta sifatnya.
Sebab apa? Sebab mim ni pun dah ada sifat dengung. Kan? Jadi dia dah boleh masuk dah secara total. Sebab tu kita baca Tasim Mim. Jadi andai kata kita baca dengan Tasin Mim, tak tepat lah. Ya? Kalau kita baca dengan menjelaskan nun, itu adalah bacaan yang tidak tepat. Okey. Jadi disebabkan adanya unsur idgham tadi, kan kita kata ada idgham apa tadi? Idgham bi gunnah kan? Idgham bi gunnah. Maka kita boleh kelaskan bahawa sin ini adalah mad lazim harfi musaqqal. Dia ada dua kan? Musaqqal ataupun mukhaffaf. Macam mana nak tahu? Senang je. Setelah kita buat jalan kerja ni tadi, kalau ada unsur idgham, adanya nama idgham tu, maka dia akan automatik jadi musaqqal. Ada je idgham, confirm musaqqal. Boleh tuan-puan? Kalau sebelum ni mungkin ada yang salah faham. Ingatkan kalau mad lazim harfi musaqqal ni jadi kalau ada dengung. Tidak. Bukan. Musaqqal berlaku bukan sebabkan adanya dengung, tetapi adanya idgham. Sebab idgham tu, itulah punca kenapa dia tergolong dalam kelompok musaqqal. Sebab apa? Musaqqal ni maksudnya berat. Yang mana bila kita baca tu Tasim, kita memberatkan sebutan kita, lafaz kita itu musaqqal. Ataupun erti kata lain yang lebih mudah difahami tadilah, musaqqal berlaku kerana adanya unsur idgham. Dan apabila sebaliknya, maknanya bila kita temukan, kita buat jalan kerja di sini tadi, tak ada unsur idgham tu, maka dia akan duduk dalam kelompok mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, seterusnya untuk mim ni pula, kita dah dapat dah cara baca. Tasim mim. Untuk mim ni pun kita kena baca dengan 6 harakat. Okey, kita kena baca dengan 6 harakat. Sebab apa? Jika ditanya sebab apa, bukan kita kata sebab ada simbol ombak ni, sebab ada misai ni. Itu betul lah kalau kita cerita dari sudut bab penandaan kan, tanda-tanda tu betul lah, tak ada yang salah pun. Cuma kalau nak dikaji asbab musabab dia, kenapa berlaku pemanjangan tu, kerana sama seperti tadi, adanya pertemuan huruf mad dengan sukun. Adanya pertemuan huruf mad dengan sukun dalam satu kalimah. Ya mad tu jumpa dengan mim kan. Jadi ada je pertemuan huruf mad dengan sukun, maka berlakulah bacaan 6 harakat yang panjang ni tadi. Okey, boleh? Jadi kat sini pun hukumnya mad lazim juga. Saya ringkaskan mad lazim harfi, MLH. Mad lazim harfi. Cuma nak kena tentukan dia musaqqal ke mukhaffaf. Dia musaqqal ke mukhaffaf. Jadi jawapan dia mukhaffaf. Mukhaffaf. Mukhaffaf ni adalah lawan kepada musaqqal, iaitu ringan. Ataupun erti kata lain, tidak ada unsur idgham. Bila kita baca mim, kan kita berhenti ujung tu, ada tak unsur yang berat, ada tak unsur idgham? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, maka sepastinya duduk dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi bacaan penuh dia, ta 2 harakat, si tu kita panjangkan 6 harakat. Kemudian bila kita nak start idgham tu, nak mula masuk tu, kita terus fokus pada mim tu. Tasim, dengung 2 harakat. Sebab apa? Idgham bi gunnah, masuk serta dengung. Dengung mesti dalam kadar 2 harakat tu lah. Tasim mi panjangkan 6 harakat. Dah cukup rasa 6 harakat tu berlaku,
Matikan terus mim dengan kita menjelaskan makhraj dan sifat dia. Mim. Dah. Akhir sekali akan tutup bibir lah. Boleh? Mudah kan mengaji? Easy ngaji.